Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Bertemu lagi bersama kami dalam FB Live. Siaran yang ke-17 hari ini. Hari ini kita cuba nak kupas satu topik yang agak teknikal sikit. Kita cerita pasal patuh syariah. Sebelum ni kita pernah bercerita pasal waktu episod kelebihan public goal. Salah satu ciri-ciri kriteria yang kenapa kita pilih public goal ni adalah kerana dia adalah patuh syariah. Sebagai seorang umat Muslim, kita bertanggungjawab untuk mencari umat Islam. Kita bertanggungjawab untuk mencari sumber yang halal lah dari segi undang-undang Islam kan. Jadi public goal adalah salah satu syarikat yang patuh syariah dalam urus niaga jual beli emasnya. Nama saya Izzy. Terlupa nak perkenalkan diri. Nama saya Izzy Ismail. Ini wife saya, nama dia Jaja atau Zahira nama betulnya. Okey. Nak cakap apa? Kita mulakan. Okey. Sorry. Lepas tu kita masa kami mula-mula tengok public goal ni, tengok pada emas, kenapa kami boleh rasa nak pilih public goal ni, macam Izzy cakap tadi, dia ada patuh syariah. Sebab emas ni sebenarnya kita nampak dia punya pembelian tu nampak mudah, tetapi sebenarnya kalau silap langkah dia boleh menyebabkan riba. Okey, dia adalah bahan apa? Ribawi. Macam itulah. Dia dinamakan, dia salah satu daripada bahan yang dinamakan bahan ribawi lah. Ribawi ni maksud dia kalau kita tak careful, urus niaga tu memang cenderung akan itulah. Dia senang untuk membuatkan kita unsur-unsur riba. So jangan ambil mudah ya. So hari ni kita cuba nak masuk dalam topik patuh syariah lebih dalam lagi. Okey, sambil lalu saya nak ulang semula tentang ini kami pernah kongsi sebelum ni. Ini adalah pengiktirafan patuh syariah oleh Amani Advisor, satu syarikat yang diketuai oleh Datuk Dr. Muhammad Daud Bakar. Dia adalah seorang yang ada rasanya satu Asia. Dia level dia dunia. Beliau ni boleh Google kalau nak maklumat lebih lanjut kan. Tapi beliau adalah antara orang yang bertanggungjawab menggubal SOP urus niaga emas dunia. Bukan setakat level lokal ni, dia dah memang antarabangsa. Seorang anak watan tempatan yang sangat terkemuka dalam urus niaga jual beli emas ni di peringkat dunia. Jadi dia waktu public goal, masa mula-mula buka tu memang public goal tidak, urusan dia tidak patuh syariah, tapi atas sebab ramai inisiatif public goal Datuk Wira Louis Ong sendiri, sebab dia rasa macam kebanyakan customer pelanggan public goal adalah terdiri daripada orang kita, orang Melayu, orang Islam. Jadi dia mengambil inisiatif untuk dapatkan pengiktirafan patuh syariah daripada Amani Advisor. Okey, jadi semua urusan jual beli emas dan perak public goal memang patuh syariah. Semua urusan dia semua urusan jual beli emas bersandarkan emas fizikal, bukan atas kertas, bukan hanya nombor, bukan dia memang setiap tu memang ada emas fizikal yang di belakangnya. Okey, maknanya kita bukan beli kosong, kita beli emas fizikal. Okey, sekali lalu hari ni kita nak explain tentang untuk yang tadi sijil patuh syariah tu yang tahun 2016 patuh syariah untuk outright, easy payment purchase dan buyback, dan 2017 untuk gold accumulation program. Okey, sekali lalu kita bersama tak nampak. Outright untuk pembelian, kaedah pembelian untuk emas di public gold ada dua. Sama ada kita beli outright. Okey, outright ni saya cakap dia adalah beli emas fizikal, kita beli bayar full payment and kita terus boleh pick up di branch ataupun kita boleh minta dia deliver, dia hantar ke rumah terus. Okey? Next. Sekali lalu je. Hari ni kita discuss yang ni sekali lalu. Sebab yang kita punya fokus utama dia adalah tentang patuh syariah. Okey, jadi dua kaedah untuk membeli emas fizikal, emas di public gold. Satu,
melalui kita beli emas fizikal. Bila emas fizikal terbagi pada dua jenis pembayaran, satu full payment aurat tadi, satu lagi easy payment purchase. Okey, yang ini easy payment purchase ni mudah saja, macam saya tulis kat situ, emas fizikal boleh beli serendah RM500, boleh buat bayaran bulanan. Okey, bayaran bulanan ni kita boleh pilih sama ada nak buat 4 kali ataupun 10 kali. Itu sebab antara sebab kenapa kami tak gunakan perkataan bayaran ansuran ya. Kejap lagi Azzy explain. Kami gunakan benda tu sebagai bayaran bulanan sebab ansuran maksud dia installment. Maknanya itu pun kita kena careful bila kita nak cakap pada pelanggan yang ini bukanlah satu bulan ansuran yang kita bayar untuk barang tu kita dah dapat ataupun macam tu lah. So bayaran bulanan ni referring to deposit yang disimpan. Okay, nanti Azzy explain lebih detail pasal tu. Okay, easy payment purchase ni dia kita bayar cukup 4 bulan ataupun 10 bulan, kita dah boleh ambil emas fizikal di branch ataupun sama juga kita boleh minta public gold hantar ke rumah, terus ke rumah. Okay, itu dua kaedah melalui kita nak beli emas fizikal. Emas fizikal, dua pembayaran, cara pembayar full payment ataupun EPP, bayaran bulanan. Okay, kaedah yang kedua dinamakan Gold Accumulation Program. Okay, banyak kali saya sebut, sama je macam account bank. Cuma beza dia kita beli emas, kita masukkan duit tu untuk beli emas. Okay, kalau kita masukkan dalam account bank, kita masuk wang tunai, wang kertas. Tapi untuk ini kita masukkan Gold Accumulation Program ni, kita masukkan duit untuk beli emas fizikal. Kita simpan dalam account yang public gold, buka untuk setiap penyimpan. Okay, boleh baca dekat situ, dia adalah boleh mulakan serendah RM100, boleh sampai ke 4 titik perpuluhan. Okay, semua rasanya baru je cerita pasal benda ni. Malah hari ni sebenarnya saya sakit tekak, so saya tak boleh nak cerita betul sangat. Sakit tekak. So itu adalah Gold Accumulation Program. Kita kumpulkan kita punya emas emas dalam account, sama macam konsep account bank. Okay. Yang seterusnya, kenapa saya explain dua kaedah dan dua pembayaran ni, sebab Azzy akan ceritakan. Azzy akan nak share kejap. Okay, saya akan terangkan. Bila kita nak cerita pasal patuh syariah ni, sebenarnya kami boleh je tunjuk sijil patuh syariah ni. Ikutkan badan bertauliah ni, dia dah buat kerja dia dah check setiap satu perincikan, setiap satu proses dalam setiap urus niaga tu. Dah memang betul kan, dia orang lebih pakar dalam bidang ni. Dah sampai mendapat pengiktirafan patuh syariah. Kalau saya tunjuk sijil ni pun sepatutnya dah okey. Tapi ada antara pelanggan kami yang memerlukan lebih lanjut penjelasan dalam setiap urus niaga tu, dekat mana yang diceritakan patuh syariah ni. Jadi itulah tujuan untuk kami berkongsikan episod kali ni. Jadi saya cuba nak kupaskan lah lebih kurang. Cuma disclaimer sikit lah. Saya ni pun bukannya saya bukan seorang ahli lah untuk berbicara pasal patuh syariah ni. Saya pun masih belajar. Ini panduan saya. Saya membaca buku ni, jadi saya cuba fahamkan setiap satu proses di dalam urus niaga public gold ni, dekat mana yang dikatakan patuh syariah. Baik, kalau kita nak pergi lebih lanjut, patuh syariah ni dia ada dua rukun asas yang kita kena patuh. Kalau kita tak patuh dua syarat utama ni, benda tak layak untuk dipanggil patuh syariah. Okey. Satu daripada dua syarat utama ni adalah transaksi itu, proses jual beli ni perlu berlaku secara lani. Lani tu memang itulah dia maksud dia. Yang bahasa Kedah. Macam mana? Hang bayar lani juga. Lani. Maknanya sekarang juga lani. Dia sama ada yang bahasa Kedah ni dapat daripada bahasa Arab ataupun bahasa Arab ni dapat daripada bahasa Kedah, tu tak tahu. Tapi itulah maksud dia. Maksud dia tidak perlu, dia tak boleh ada penangguhan masa. Dia kena berlaku secara segera, lani. Itu istilah dia lah. Yang kedua, daripada dua syarat utama ni, dia kena ada satu proses penyerahan dan penerimaan dua item. Maksudnya kalau kita beli emas ni, kita bayar duit,
duit tu dibalas dengan emas. Dua item ni berlaku penyerahan dan penerimaan. Dan dia disempurnakan dengan majlis akad. Jadi dua perkara ni yang membezakan transaksi jual beli emas dengan benda lain. Jadi dua benda ni kena jagalah. Baik. Bila kita pergi ke setiap satu urus niaga dalam public gold, kita ada 4. Okay. Outright purchase, kita bayar secara penuh tanpa bayar penuh lah. Yang kedua adalah EPP, macam Jaja cakap tadi. Kita bayar secara bayaran mudah 4 bulan ataupun 10 bulan. Gap, kita bayaran akaun emas. Dan juga satu lagi adalah kita buyback. Kita jual emas, kita dapat duit. Saya cuba nak pergi setiap satu. Tapi basic dia, proses flow ni, kita cuba nak simplify kan benda tu. Yang belah kiri ni dia applicable untuk outright purchase dengan easy payment purchase. Okay, yang kita bayar secara penuh ataupun secara ansuran. Dia punya proses dia, kalau saya simplifykan, dia ada 3 proses utama. Pertama, bila kita buka website tu, kita nampak semua produk yang ada dengan setiap harga yang dipamerkan. Kita setuju untuk kita membeli satu item A ni contohnya dengan harga, contoh 1 dinar lah, dengan harga RM1,060. Jadi kita kunci harga. Kita kunci harga dalam istilah bahasa Arab, benda ni nama dia wa'ad. Wa'ad. W-A-A-D tu. Ada apostrophe. Bahasa Inggeris tu? Wallahualam macam Lock lah. Lock harga. So, bila wa'ad ni, proses tu bermaksud kita setuju dengan harga yang dipamerkan oleh pihak penjual emas tu, dan ini adalah satu macam persetujuan untuk kita beli emas tu lah. Kita berjanji untuk membeli emas tu. Itu daripada pihak pembeli. Itu proses pertama, step yang pertama. Kemudian, kita buat bayaran. Bila kita dah kunci harga tu, kita mulakan pembayaran. Okay, kalau kita bayar penuh, kita bayar penuh lah. Yang RM1,060 tadi tu. Kalau kita buat EPP pula, kita mulakan pembayaran berkala. Kalau 4 bulan, tadi Jaja ada tunjuk jadual tu kan. Dia bagi secara 4 bulan sama ada ataupun selama 10 bulan. Waktu dia buat pembayaran ni, sebenarnya dia belum berlaku apa-apa akad jual beli lagi. Ini dipanggil hamish jiddiyah. Hamish jiddiyah ni maksud dia adalah security deposit. Jadi belum ada apa-apa transaksi berlaku. Dia transaksi, maksudnya duit tu berpindah lah. Kita masukkan ke dalam akaun PG, Public Gold, duit tu berpindah. Pemindahan daripada akaun kita kepada akaun PG. Tetapi akad jual beli tu masih belum berlaku lagi. Dia masuk ke dalam security deposit punya tabung lah kiranya. Belum ada apa-apa proses akad jual beli tu tak berlaku lagi. Kemudian, sama ada kita bayar secara penuh ataupun secara deposit, secara ansuran tu, yang bayar bulanan selama 4 atau 10 bulan, bila dah cukup tempoh, kita nak pergi pick up kita punya emas fizikal tu di cawangan, waktu inilah duit yang kita masukkan ke dalam akaun Public Gold tu akan dipindahkan. Kalau yang kita bayar secara penuh tu, dekat sinilah transaksi tu akan complete. Yang kita bayar secara bulanan juga, daripada tabung simpanan security deposit tu akan dipindahkan ke dalam tabung operasi. Jadi Public Gold, bila kita datang pick up emas tu, dia akan sempurnakan semua pembayaran. Dia akan bagi emas fizikal ni pada kita, dia akan bagi resit, kita terima. Di sinilah berlaku proses penyerahan dan juga penerimaan emas fizikal tu secara lani. Dekat situlah transaksi patuh syariah dia berlaku. Itu untuk outright purchase dan juga easy payment purchase.
Boleh faham ke? Boleh? Boleh faham? Faham? Lani. Hang kena banyak lani juga. Okey, yang gap ni pula, dia ada sedikit je perbezaan dia, sedikit je sebenarnya. Yang tadi tu kita terima emas fizikal, dekat situlah berlakunya proses penyerahan dan penerimaan. Tetapi dekat gap ni pula, sedikit lain dia. Okey, kita cerita dia punya step tu. Pemindahan wang, maksudnya kita transfer duit kita daripada akaun kita kepada akaun public gold. Itu step pertama. Sama juga macam tadi tu. Kemudian, pihak public gold terima wang yang kita deposit tu, kita masukkan ke dalam akaun public gold, penerimaan duit, dia akan rekodkan penerimaan, rekodkan belian, dan dia akan tukarkan nilai mata wang ringgit tadi tu yang masuk dalam akaun dia kepada bentuk gram emas. Duit yang diterima oleh public gold, katakan RM100, dia tukarkan ke dalam gram emas, jadilah 0.4 berapa gram. Kalau kita letak RM240 berapa hari ni, jadilah 1 gram. Waktu dia tukarkan daripada duit ke dalam gram emas, ke dalam bentuk gram emas di dalam sistem, dekat situ sebenarnya dah berlaku proses akad jual beli secara elektronik. Dekat situ proses tu dah komplit. Dekat situ pemilikan emas ni dah sempurna milik. Di situlah berlakunya proses penyerahan dan juga penerimaan secara elektronik. Persetujuan tu. Dan kemudian kita ada satu pilihan, sama ada kita nak tuntut dia sebagai kita pergi cawangan, kita ambil emas fizikal tu, ataupun kita nak teruskan dengan penambahan emas di dalam akaun tu. Jadi proses akad tu sebenarnya dah berlaku sebelum tu lagi. Faham? Jangan bayangkan bila akad tu maksudnya aku terima nikah ni macam tu. Memanglah tak ada. Dia sebenarnya kalau kita cerita pasal zaman terdahulu lah, zaman sebelum ni kan, bila kita buat urus niaga tu memang senang untuk kita jual beli dalam proses yang singkat lah waktu tu juga. Tapi zaman sekarang ni kita dah buat urus niaga tu dalam online. Persoalan yang paling besar sekali, dekat mana majlis akad tu berlaku? Proses penerimaan dan penyerahan tu dekat mana dia berlaku? Itu key yang paling susah diorang nak figure out selama ni, sampailah SOP patuh syariah tu dah wujud. Maka kat situlah diorang tengok untuk dapatkan persijilan patuh syariah dalam urus niaga public gold ni. Yelah, zaman teknologi ni kan, jadi mereka terpaksa lah ikut pada pergerakan arus moden sekarang ni. Jadi kalau berbalik pada gap tadi, dalam waktu public gold allocate gram emas ke dalam setiap akaun yang kita daripada duit yang kita terima tu, duit yang public gold terima, diallocatekan setiap gram emas kepada pembeli tu, dekat situ sebenarnya dah berlaku. Again saya cakap lagi, kat situ sebenarnya dah berlaku proses penyempurnaan milik si pembeli tu, emas tu sendiri. Jadi kita ada pilihan, lepas tu sama ada kita nak pergi cawangan ataupun kita nak menggunakan khidmat logistik, GIT, penghantaran tu ke rumah kita lah. Waktu tu dah proses tu sebenarnya dah lengkap, sempurna milik tu dah lengkap sebelum tu lagi. Jadi dua asas inilah. Kadang-kadang ada orang yang faham dalam ilmu syariah ni, dia ada ilmu, dia bertanya lah, macam mana kita boleh cakap urus niaga public gold ni ada ansuran, macam seolah-olah bayar hutang kan, dekat mana yang patuh syariahnya? Kalau hutang ni bukannya tak boleh patuh syariah ke? So inilah penjelasan dia. Sebenarnya semua tu berlaku belum ada transaksi. Maksudnya security deposit tu. Dia sebenarnya macam main kutu lah. Dia macam main kutu. Orang simpankan dulu duit kita sebelum kita dapat barang tu. Dia bukannya kita bayar installment, itu beza. Dia kenapa kami tak gunakan perkataan ansuran, perkataan installment. Installment maksud dia apa? Kita beli, kita dapat barang, lepas tu kita bayar kemudian kan, sikit-sikit kita dapat barang dulu. Tapi ini tak, ini dia simpankan dulu duit kita. Lepas tu bila kita dah habis bayar, maknanya dia tolong pegangkan duit kita sebelum kita pergi pakai beli kat tempat lain, kat shopping kat tempat lain, dia pegangkan dulu duit kita.
cukup duit kita tu, barulah dia penyerahan tu berlaku. Akad jual beli tu baru berlaku. Okay, sebabkan tu tidak ada interest. Interest bahasa Melayu apa? Faedah. Tidak ada faedah interest yang dikenakan sepanjang tempoh pembayaran bulanan 10 bulan tu. Tak ada. Dan katakan kalau kita decide untuk cancel kan, itu security deposit. Memang tanggungjawab Public Gold untuk pulangkan balik lah deposit tu. Cuma akan ada penalty sikit ada untuk penalty, pengurusan. tapi benda tu dibenarkan lah dalam syariah. Untuk charge pengurusan. Okey, satu lagi saya tak tulis kat sini sebenarnya untuk proses buyback. Buyback tu sebenarnya dia just reverse proses je daripada outright purchase tu. Sekarang ni kita beli, kita letak duit tu sebagai security deposit. And then kita terima emas. Terbalik proses tu maksud dia, sekarang ni kita ada emas. Emas ni bertindak sebagai security deposit. Kita bagi pada PG, pada Public Gold untuk kita jual. Apabila Public Gold transfer duit penerimaan untuk dia terima emas yang kita jual ni, dia pindahkan wang kepada akaun kita. Dekat situlah berlakunya proses inilah jual beli patuh syariah ni. Sama je cerita dia, cuma dia terbalik. Emas tu bertindak sebagai security deposit, Public Gold pula membayar dia bertindak sebagai pembeli. Boleh faham Boleh. Boleh sambung. Penat. Cerita. Sikit. Okay, so semua orang dah faham ya. So, benda ni sebenarnya kami macam saya cakap tadi, kami tak perlu pun ceritakan ni. Boleh je nak bagi jawapan orang yang paling hebat dalam patuh syariah ni punya cerita. Urusan patuh syariah ni pun dah bagi CJ kepatuhan syariah untuk Public Gold. Siapalah kita nak ayu. Tetapi kami sebenarnya suka pada mereka yang bertanya. Jadi bila mereka bertanya, kami pun boleh menjawab, boleh mencari ilmu untuk kami juga sendiri belajar. Jadi tak ada masalah. Kami suka pada mereka yang bertanya. Okay? Kami galakkan orang untuk bertanya supaya mereka bila membeli tu, bila mereka buat keputusan untuk membeli dengan kami, untuk bersetuju untuk menjadi pelanggan kami, mereka dah dalam satu keadaan yang dah bersedia. Maknanya mereka dah yes, exactly. Dah ada satu keyakinan untuk membeli. Bukannya masih ada takut-takut, masih ada rasa was-was. Was-was tak boleh So kalau ada benda tu dah ada 150% keyakinan pada apa yang bakal mereka buat keputusan ni, kami lagi suka. Okay? Jadi teruskan bertanya. Tanya, kami jawab. Dalam masa yang sama, kami juga belajar. Bila ada orang tanya, bila orang tanya, kami berdua akan tengok, okay, kat mana yang kena ni, mana yang betulkan, mana nak kena cari, mana nak kena ni, tanya sana, tanya sini. So, proses pembelajaran untuk kami juga. Dan kami suka sebab tambah lagi ilmu. Tak ada masalah pun. Itu kami selalu cakap, nak melabur ni boleh. Apa saja jenis pelaburan, kena ada ilmu. Kami pun tak ada ilmu awalnya, tapi beli buku, cuba gain ilmu tu kan sikit-sikit. Memang tanggungjawab kami nak bagi penyimpan menjadi penyimpan yang bijak lah. Jadi kita kena ada ilmu. Kalau anda tak tahu, kami sebagai pembimbing, kami mengajar. Tanggungjawab kami juga untuk mencari ilmu, mengajar kita berkongsi, kita sama-sama kongsi ilmu apa yang kita ada. Yang penting, hang belilah ni juga. Okay, itu saja untuk hari ni. Dekat 20 minit. Okeylah. Kita jumpa lagi esok hari di dalam topik yang berlainan. InsyaAllah. Esok pukul 9 juga. InsyaAllah. Tak lambat tadi lah. Ni dah lambat dah ni. Okay. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.